Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Alfam Basam Biwang Manam. Nombor metrik 13 DKN 18F 1131. Hari ini saya ingin membentangkan case study subjek DJJ 6162 Engineering Maintenance and Management. Case study ini dibuat secara berkumpulan di antara saya dan sahabat saya Muhammad Aziz Syahmi bin Rosli, rakan sekelas saya. Izinkan saya memulakan pembentangan ini. Saya mulakan dengan perhargaan. Syukur Alhamdulillah, setinggi kesyukuran saya ucapkan dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan izin dan kurnia dapat saya menyempurnakan, saya dan sahabat saya menyempurnakan tugasan bagi kod subjek ini, Maintenance Engineering and Management DJJ 6162 ini dengan jayanya. Dengan kesempatan yang ada di ini, kami amat bersahati untuk menghadiahkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami Encik Akasha bin Muhammad Khatri selaku pensyarah DJJ 6162 ini, kerana meletakkan sepenuh kepercayaan dan harapan kepada kami untuk kami melunaskan tugasan ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, bagi semua pihak yang tidak berputus dalam usaha menyempurnakan tugasan ini, iaitu membantu kami dalam menyempurnakan tugasan ini. Sepanjang tugasan ini yang kami jalankan, ucapkan juga kepada sahabat-sahabat sekelas kami yang sering membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini. Saya memilih syarikat Nestle sebagai syarikat untuk kami analisa dan kami bentangkan kepada Encik Akasha, pensyarah kami. Untuk pengetahuan Encik Akasha, di sini yang pertama kami membentangkan latar belakang syarikat yang kami pilih. Yang kami pilih adalah syarikat Nestle. Syarikat Nestle beroperasi secara komersial di Malaysia sejak 1912 dan syarikat Nestle menjadi pengeluar makanan halal terbesar dalam kumpulan Nestle dan merupakan pusat kecemerlangan halal bagi kumpulan Nestle. Ibu pejabat terletak di Mutiara Damansara, Selangor, memiliki 7 kilang dan 1 pusat pengedaran nasional, mempunyai lebih daripada 5,800 warga kerja, menghasilkan lebih daripada 500 produk halal dengan jenama yang kita sering menggunakannya di rumah, iaitu masyarakat hari ini sering menggunakannya, iaitu seperti Milo, Maggi dan Nescafe. Mencatat perolehan sebanyak 4.8 bilion bagi tahun 2013, disenaraikan di Bursa Malaysia sejak tahun 1989. Company Scope of Business. Nestle komited untuk melaporkan prestasi secara terbuka yang menggambarkan bidang-bidang yang mempunyai impak semasa yang signifikan maupun yang berpotensi mempunyai impak terhadap syarikat. Ini termasuk bidang yang menimbulkan kebimbangan bagi para pemegang berkepentingan kami, yang di mana di bawah kawalan kami. Di Nestle telah menganalisa rangkaian nilai syarikat yang telah mengenal pasti bahawa bidang-bidang adalah bidang-bidang yang mempunyai potensi terbesar untuk mengoptimalkan nilai bersama dengan masyarakat adalah pemakanan, air dan pembangunan luar bandar. Aktiviti ini adalah teras kepada strategi dan operasi perniagaan syarikat Nestle sendiri, dan syarikat Nestle mempunyai program bersama dengan lebih daripada 100 buah organisasi di seluruh dunia dalam ketiga bidang ini. Yang pertama, pemakanan, kerana pemakanan adalah asas kepada kesihatan perniagaan syarikat Nestle, yang merupakan asas kewujudan syarikat Nestle itu sendiri. Yang kedua adalah air, kerana air kualiti dan kewujudan berterusan adalah penting untuk kehidupan, pengeluaran kanan serta operasi syarikat Nestle sendiri. Yang ketiga ialah pembangunan luar bandar, kerana kesejahteraan keseluruhan para petani dan masyarakat luar bandar adalah asas kepada keupayaan syarikat untuk terus menjalankan perniagaan pada masa akan datang. Ketiga-tiga bidang ini merupakan asas
matlamat perniagaan keseluruhan syarikat Nestle, iaitu untuk menjadi peneraju bina pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan yang diperakui dan dipercayai oleh semua pemegang berkepentingan. Okey, nanti jika boleh saya akan tayangkan satu slide untuk Encik Akashah, pensyarah kami, melihat sendiri company team member syarikat Nestle sendiri. Penyelaan dan pencegahan. Proses pengeluaran tanpa masalah menjamin keselamatan perancang dan menyematkan kos. Atas sebab ini, syarikat Nestle mengesyorkan perniagaan berkala dan perbaikan. Langkah seterusnya dengan Nestle adalah membincangkan kontrak perniagaan supaya sekiranya berlaku kerosakan ke atas mesin, mereka boleh mendapat keuntungan daripada pembekal perkhidmatan yang bertindak pantas dan memahami perdagangannya. Juru teknik perkhidmatan terlatih syarikat Nestle boleh pergi ke laman web dan sentiasa mengakses yang terkini perisian pengukuran dan kawalan untuk periksa fungsi peranti dan kesesuaian jika perlu. Lebih-lebih kontrak perniagaan boleh juga digabungkan dengan jaminan sambungan manfaat lain dari perniagaan biasa. Nestle akan mendapat manfaat daripada tenaga penjimatan peralatan kotor supaya kotor bukan sahaja kehilangan kuasa penyejukan, mereka juga merosakkan komponen sendiri. Mereka juga menggunakan lebih banyak tenaga setiap hari. Nestle akan mengurangkan risiko kebakaran dalam proses pengeluaran, dan dengan risiko tanggungjawab kita, percikan mungkin cukup untuk menyebabkan kebakaran. Nestle akan menumpukan perhatian kecekapan teras atas permintaan. Kami boleh mengambil alih pengurusan dari keperluan inventory peralatan dalam kawalan iklim, kadang dan proses penyejukan. Problem in the company. Cabaran kami adalah pelbagai dan merangkumi isu ekonomi, alam sekitar, sosial serta di skala tempatan dan global. Ini termasuk cabaran kami bermaksud adalah cabaran syarikat Nestle itu sendiri. Cabaran yang pertama ialah memenuhi keperluan pemakanan pengguna berpendapatan rendah untuk menyediakan para pengguna dengan pilihan yang paling sedap dan berkhasiat dalam pelbagai kategori makanan dan minuman, serta pengalaman makan pada bila-bila sahaja, sejajar dengan misi Good Food, Good Life. Pembungkusan Nestle telah mengurangkan jumlah bahan bungkusan yang digunakan untuk setiap tan produk secara signifikan. Selain daripada mengurangkan berat, peningkatan dalam prestasi persekatan juga berkaitan, dan peralatan rekaan ekor bungkusan kami boleh membantu dalam pemilihan pembungkusan paling sesuai untuk banyak produk-produk kami. Tanggungjawab yang berkaitan dengan strategi penyelenggaraan. Nestle dapat sokongan pengurusan untuk M&I dan pastikan penyelesaian dengan strategi perniagaan, galakkan kerjasama berpasukan yang erat antara semua fungsi kejuruteraan, pengeluaran, pengurusan kualiti dan lain-lain. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan didorong oleh konsesi, menetapkan dan meneruskan rancangan perniagaan tahunan, bulanan, mingguan untuk memastikan perniagaan penting selesai dalam masa yang munasabah. Mengawasi kilang peralatan untuk memastikan operasi yang optimal bagi mengurangkan waktu henti yang dirancang dan tidak dirancang. Tanggungjawab yang berkaitan dengan pengurusan aset dan perniagaan, memimpin kedai teknikal, perintah kerja berjadual, peruntukan jam buruh dan bil bahan BOM peralatan. Memastikan perancangan pekerjaan dan perancangan bahan yang perkhidmatan tepat dan berkesan. Conclusionnya ialah syarikat Nestle merupakan sebuah syarikat yang dikaji oleh pengkaji. Berdasarkan dapatan yang diperoleh, syarikat Nestle telah mengamalkan campuran pemasaran yang meliputi beberapa elemen berikut, iaitu produk, promosi serta pengedaran dalam membantu penjualan produk syarikat berkenaan. Berdasarkan hasil kajian ini, strategi yang diamalkan oleh syarikat Nestle membantu syarikat tersebut untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan mereka, yang juga untuk perniagaan berjalan dengan lancar tanpa sebarang halangan.
Seterusnya, antara promosi yang dijalankan oleh syarikat Nestle, pengiklanan melalui media cetak, media elektronik. Manakala promosi jualan yang dibuat oleh syarikat Nestle adalah melalui promosi peraduan untuk menarik minat para pembeli. Syarikat Nestle juga menggunakan publicity untuk berkomunikasi dengan pengguna melalui berita. Selain itu, syarikat Nestle juga menggunakan perhubungan awam untuk menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat. Akhir sekali, pengkaji mendapati bahawa saluran pengedaran amat menitik beratkan oleh syarikat Nestle kerana pemasaran produk keluaran Nestle berkembang ke seluruh pasaran. Nestle telah mewujudkan saluran agihan secara menegak, iaitu dengan menggunakan orang tengah untuk memasarkan produk keluaran Nestle. Orang tengah yang terlibat dalam pemasaran produk Nestle adalah ejen dan peruncit. Okey, itu saja daripada saya untuk pembentangan bagi kes study subjek DJJ 6162. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.